kita akan merenungkan satu tema, hukum yang terutama, tema yang udah biasa kita dengar. 我们要思想一个题目，就是第一要紧的律法，也是一个很重要的题目。 Nah, ada foto di slide, kira-kira udah bisa dikeluarkan slide-nya? 有图 Ya, 画可以 oke. 放出来了吗？ Nah, ada 3 foto singa, ya, dan ini ada hubungannya sama kekristenan. 有这个3个狮子的图画，这跟我们基督教是有关系的。 Singa itu adalah simbol yang dikenakan kepada Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. 这个狮子呢是给主耶稣的一个象征，就是犹太的犹大的狮子。 Singa juga dipakai sebagai simbol kepada penginjil Markus yang menulis Injil yang akan nanti kita bacakan. 这个狮子呢也是给马可，就是写马可福音我们的思想的这个马可福音的那个人的一个象征。 Nah, Markus di dalam Alkitab juga dikenal sebagai Yohanes Markus. 在圣经里呢，马可也被称为约翰马可。 Ya, ada beberapa cuplikan yang kasih tahu kita mengenai apa yang dilakukan Yohanes Markus. 那么我们要知道有一些约翰马可所做的一些事情。 Dua yang terkenal adalah yang pertama, Yohanes Markus tidak mau diajak Paulus ikut pelayanan misi. 第一就是约翰马可呢，不要让保罗请他一起同去做这个宣教的工作。 Gara-gara Markus, Paulus sama Barnabas berantem kemudian misah jadi 2 tim misi. 因为马可呢，巴拿巴和保罗就翻脸了，2个人就分散成为2队去 Terus 宣 cerita 教。 kedua yang terkenal, Markus inilah di Taman Getsemani salah satu murid yang lari telanjang ninggalin Yesus. 还有另外一个呢，就是马可呢，这个人就是那个在克西马尼园裸体逃跑的那个马可，那个年轻人。 Tapi Yohanes Markus rumahnya dipakai sebagai rumah ataupun jemaat rumah tangga di abad pertama. 但是呢，马可的家里呢，也是成为当时初期教会的这个家庭的教会。 Nah, ini bukti plakat di Yerusalem, ya, rumahnya dipakai sebagai jemaat rumah tangga. 这就是一个证明，就是他的家在耶路撒冷当时呢被用在成为家庭教会。 Nah, saya membuka perenungan kita dengan sosok Markus karena ada satu cerita yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. 我要以马可来开始讲，因为呢有一个故事是跟他有关系的。 Jadi Yohanes Markus melakukan perjalanan misi karena diutus oleh Roh Kudus ke Mesir, ke kota Alexandria. 马可呢，因为受圣灵的差派呢，他就做一个宣教的工作，来到的埃及地的这个亚历山大城。 Karena dia jalan kaki, ya, akhirnya sendalnya rusak. 因为他是走路的呢，他的鞋就坏了。 Kemudian dia cari tukang sol sepatu. 然后呢，他就去找一个鞋匠。 Jadi waktu dulu ada juga tukang sol sepatu kayak di pinggir jalan di kita tahu, ya. 以前呢也是像现在我们在路旁所常看到的那个修理鞋的这个鞋匠。 Ketemu seorang tukang sendal, tukang sol sepatu namanya Anianus. 他遇到了一个叫做阿尼亚努斯的这个鞋匠。 Jadi sambil dia kerjain, ternyata pakai jarum juga ngejahit sendal gitu ya, ketusuk tangannya. 他在做补鞋的时候呢，不小心呢手被刺伤了。 Ketusuk tangannya berdarah, kemudian itu tukang sepatu menjerit, ya Tuhan yang Esa. 那因为手被刺伤流血了呢，这个鞋匠就喊着说：“独一的神啊！” Kalau di bahasa kita di Indonesia itu biasa kalau misalnya saudari sepupu kita ngomong ya Allah. 如果我们在印尼呢，我们的那些弟兄呢，他说主啊，这是平常的事情。 Kalau anak-anak muda ngomongnya OMG gitu ya. 如果现在的少年人是说 OMG， Tapi intinya adalah Tuhan yang Esa. Jadi dia menjerit kepada Tuhan yang satu. 他呢是在向那个独一的真神呼喊。 Nah, Markus langsung tangkap itu menjadi kesempatan dan dia bertanya kepada Anianus. 马可呢就抓住这个机会，就问那个叫做阿尼亚努斯的人。 Dia bertanya, apakah Bapak mengenal Tuhan yang satu itu? 他就问你认识那个独一的真神了吗？
Nah tentu ya namanya tukang sepatu kerjaannya ya dagang aja betulin dan sebagainya. Dia nggak terlalu pusingin Tuhannya dikenal apa enggak. 当然啦，他只是一个鞋匠，他只顾着做生意，他不去管认识不认识那独一真神。 Tapi pertanyaan sederhana itu jadi berkembang menjadi dialog antara Markus dengan Anianus. 但是呢，这个简单的问题呢，发展成为了马可与亚尼亚努斯之间的这个交谈。 Singkat cerita, Anianus diyakinkan Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus. 长话短说呢，后来这个亚尼亚努斯就被说服了，信耶稣基督就是独一真神。 Anianus percaya Tuhan Yesus dan kemudian kekristenan berkembang di area Afrika Utara. 亚尼亚努斯信主之后呢，后来这个基督教也在北非发展起来了。 Jadi Yohanes Markus, Anianus bisa dikatakan sebagai pemimpin awal dari gereja di Alexandria, Mesir. 所以呢，马可和亚尼亚努斯可以说是当时亚历山大城的基督教的领袖。 Dengan kata lain, iman Kristen pada waktu itu berkembang, bertumbuh karena Markus mengajukan satu pertanyaan sederhana tapi akurat. 可以说呢，这个基督教能够在北非发展呢，是因为当时马可问了一个简单但是又很准确的一个问题。 Nah ini pun yang kita saksikan di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. 这也是我们在马可福音12章28到34节所看到的。 Ajaran Tuhan Yesus mengenai hukum terutama dipicu oleh satu pertanyaan dari ahli Taurat. 耶稣教导关于这个第一要紧的律法呢，也是因为一个文士的问题。 Silakan jemaat membuka kitab Anda, Markus 12 ayat 28 sampai 34. 请 Kita 大家 akan 翻 baca 开圣 bergantian. 经，马可福音第12章的28到34节。 Yang bahasa Indonesia ayat 28, bahasa Mandarin 29 dan seterusnya sampai ayat 34 kita gantian 我 membaca. 们轮流来读第28节读印尼语的，第29节读华语的，一 Kita 直轮 bangkit 流 berdiri. 读下去。我们站起来读。 Saya akan berdoa dalam bahasa Indonesia saja sebelum kita membacakan Alkitab. 在我们还没有读之前，我用印尼语来先祷告。 Terpujilah Engkau ya Tuhan karena ada seorang anak-anak-Mu yang menciptakan lagu yang terutama. Sehingga lagu yang sederhana ini ketika kami nyanyikan berulang kali, ini menjadi pertanyaan di dalam hati dan batin kami. Apakah sungguh Engkau yang terutama? Apakah sungguh kami mencintai Engkau sebagai yang satu-satunya? Dan saat ini Tuhan kami dengan segala kerendahan hati memohon, kiranya kesabaran-Mu itu boleh terus nyata di dalam hidup kami. Karena Engkau akan mengajarkan satu ajaran yang kami semua sudah tahu. Kami semua sudah pernah mendengar bahkan sering. Tetapi seringkali kami mungkin melakukannya seperti Senin Kamis ya Tuhan. Kadang kalau kami ada mood, kami ingat. Kalau kami nggak terlalu mood, lagi malas, ya kami nggak terlalu pusingin. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Karena kalau kami mau disebut sebagai umat Kristen yang sesungguhnya, kami tidak bisa mengabaikan hukum terutama yang Kau berikan ini. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk meniru, menyerupai apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Kami tidak bergantung pada kemauan sendiri untuk melakukan apa yang Kau berikan ini. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi betul-betul menghidupi dan melakukan apa yang Kau berikan. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan Kau berbicara dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ayat 28 bahasa Indonesia, 29 Mandarin dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主，我们神是独一的主。” Bahasa Indonesia semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。 Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus,
Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. 并且尽心尽智尽力爱他，又爱人如己，就是比一切燔祭和各样祭祀好得多。 Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan, 我 silakan 们 duduk. 读经到这里，请坐。 Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang Tuhan Yesus ucapkan di Markus 12 tadi adalah bersumber dari pertanyaan si ahli Taurat. 主内弟兄姐妹，刚才主耶稣在马可福音15章所说的呢，是从一个文字的问题所开始的。 Ya, jadi Anda bisa lihat urutan bacaan kita tadi ya di 你 dalam 们可以 slide ini. 看我们刚才所读的经文的这个程序。 Jadi si ahli Taurat hanyalah salah satu dari sekian banyak kelompok orang yang berinteraksi dan bertanya kepada Yesus. 那个文字呢，只是很多人与耶稣对答互动的人当中的一个。 Mulai dari kerumunan orang banyak yang memuji, 从那些很众人在称赞， kemudian ada para penatua Yahudi, para ahli Taurat, para imam kepala. 然后呢，有以色列人的长老，他们有他们的文士，他们的法利赛人， Ada beberapa orang Farisi dan Herodian. 有这个法利赛人和西律派的人。 Herodian itu artinya ya orang-orang Raja Herodes gitu loh. 西律派的人就是那是西律王一派的人， Dan kemudian orang-orang Saduki. 然后还有撒都该人。 Mereka semua berinteraksi, berdialog dengan Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus untuk menjatuhkan Yesus. 他们与耶稣互动，在问他，目的是要翻倒耶稣。 Jadi ada juga yang ingin menjebak Yesus dengan urusan pajak. 有的人呢，还有用这个纳税的问题要来圈套耶稣。 Nah, Injil Markus bikin rangkaian seperti itu untuk menunjukkan banyak orang menimbulkan banyak respons terhadap Yesus. 马可福音这样写呢，就是要告诉我们呢，很多人呢对耶稣也有很多的反应。 Meskipun banyak orang-orang yang pengen menjatuhkan Yesus, tapi ada satu nih ahli Taurat nih, responsnya ternyata baik. 虽然有很多人想要翻倒耶稣呢，但是呢，还有一个文士他是好的。 Jadi Bapak Ibu, nggak semua ahli Taurat itu jelek ya di Alkitab ya, ingat ini. 不是所有在圣经里面的这个所说的这个文士都是坏人。 Kadang-kadang ahli Taurat kalau bisa bangkit dari kubur, saya dijelek-jelekin melulu. 有时候呢，这些文士会从坟墓里活过来说：“你们不要一直说我坏。” Ya, ini satu ahli Taurat yang baik yang memberikan afirmasi terhadap ajaran Yesus kepada orang Saduki. 这是一个好的文士呢，他向这个撒都该人澄清主耶稣所说的话。 Nah, tapi kemudian dia tambahin pertanyaan, hukum manakah yang terutama? 然后呢，他又再问一个问题，就是哪一个诫命是最第一要紧的？ Menurut Bapak Ibu, ini kan ahli Taurat, masa dia nggak tahu jawabannya? 根据你们说呢，他是一个文士，为什么不知道答案呢？ Nggak mungkin dong, nggak tahu, nggak logis banget. 他是一个文士，当然不可能不合逻辑的。若是他说他不知道， Apa dia belaga nggak tahu, atau dia juga sama seperti yang lain pengen menjebak Yesus? 他是假装不知道呢，或者是像别的一样想要绊倒耶稣呢？ Nah, kalau menurut Markus, dia tidak sedang menjebak Yesus. 根据马可福音呢，他不是在想要绊倒耶稣。 Berarti pertanyaan ini ya muncul dari kepolosan dan ketulusan dia. 他的问题是出于他的诚意和他的纯真。 Inilah makanya kemudian si ahli Taurat dipuji sama Yesus di ayat 34. 所以呢，在34节主耶稣才会称赞他。 Hukum manakah yang terutama? Pertanyaan simpel. 诫命中哪一条是第一要紧的？ Nah, saya sebagai pendeta sering ditanyain orang ya. 我陈伟牧师也常常被问， Pertanyaan macam-macam. 有种种的问题。 Nah, ada yang saya tahu ya khususnya pemuda-pemudi ya, ada yang kadang-kadang nanya untuk ngetes saya. 我知道有些人呢，特别是年轻人呢，他们问我呢是要试试我一下。 Tentu saya tahu ada orang yang memang ya tulus nanya, dia pengen tahu, dia pengen belajar, dia pengen ngerti. 当然我也知道有些人他问是出于诚心的，他想知道想明白。
Tapi ada juga pertanyaannya, ada udang di balik batu. 但是有一些问题也是有另有动机的， Ini yang paling sering datang ke saya. 这是常常向我提出的问题。 Orang Kristen boleh cerai gak? 他问牧师，基督徒可以离婚吗？ Saya selalu jawab nggak boleh. 我常常回答不可以。 Habis saya jawab nggak boleh, dia nggak mau ngomong lagi sama saya. 当我说不可以的时候，他就不跟我说话了。 Karena dia udah apa ya istilahnya ya, wah udah nggak bisa ngomong lah kalau dibilang nggak boleh mah. 因为他认为呢，如果说不可以呢，那就无话可说了。 Terus ada juga yang nanya, Pak boleh gak saya kawin sama orang yang bukan Kristen, beda agama? 有的还问说，牧师，我可以跟不信主的人结婚吗？ Saya akan bilang sebaiknya jangan. 我会说最好是不要。 Nah biasanya orang-orang yang nanya begini karena di pikirannya itu udah ada niat untuk cerai atau kawin sama orang yang belum percaya Yesus. 通常呢，会这样问的人呢，因为他们已经有一个意念了，就是他们想要离婚，或者是想要与不同信主的人结婚。 Jadi nanya untuk dapetin jawaban dari pendeta, bikin stempel pengesahan. 他们问牧师呢，是要想从牧师得到一个肯定。 Ya tentu ada juga lah ya pendeta yang ditanyain boleh cerai apa enggak. Boleh cerai aja Gi, bukan urusan gue kok. 可能呢，有的牧师也会回答说，可以离婚吗？说可以，这不是我的问 Ada 题。 pendeta yang seperti itu Bapak Ibu, cuma nggak ngomong aja bukan urusan gue. 有的牧师真的是这样的，只是他没有说出口，这不是我的事情。 Tapi banyak pendeta yang merasakan jemaat ataupun siapapun yang bilang mau cerai, nanya ke pendeta, itu ya karena kita yang dipakai. 但是呢，有一些牧师呢会认为呢，有一些会有问这种问题呢，因为是想要利用牧师， Jadi ini satu hal yang saya kira kita perlu hati-hati. 所以呢，我们要小心。 Waktu kita bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iman, apa motivasi kita? 我们当提出一些关于信心的问题的时候呢，我们要想清楚我们的动机是什么。 Bagi si ahli Taurat nanya hukum mana yang terutama, sebenarnya dia menghadapi resiko. 对这个文士来说，他问第一个重要的诫命是什么的时候，其实他也面对一个风险。 Minimal resiko malu. 最少的风险就是他被羞辱。 Karena dia ahli Taurat, dia namanya ahli Taurat gitu ya, dia ngerti semuanya. 因为他是一个文士，当然是一个文士是应该知道律法的事情的。 Nah tetapi dia tetap bertanya dan Tuhan Yesus tidak menyindir ahli Taurat yang ini nih. 但是呢，他还是发出了问题，而主耶稣也并没有讽刺他。 Tuhan Yesus itu kan pinter nyindir orang kan? 其实主耶稣很会讽刺他。 Iya disindir-sindir pakai perumpamaan 他 gitu 会 kan. 用一些比喻来讽刺人。 Kalau Anda baca di dalam bagian ini mengenai perumpamaan ya, juga ada momen di mana perumpamaan Markus 12 ayat 1 sampai 12 itu Tuhan Yesus nyindir para ahli Taurat. 比如说在马可福音第12章的第1到15节呢，主耶稣是在讽刺一个文士。 Tapi yang ahli Taurat yang satu ini kagak disindir. 但是呢，这一个位文士呢，却没有被讽刺。 Berarti Yesus tahu ini orang nanya dengan tulus dan polos. 所以呢，主耶稣知道这个人是诚心，也是真诚的在问的。 Jadi saya kira ini satu hal yang patut jadi sesuatu yang kita petik daripada episode ini. 所以呢，我们从这段故事里面呢，可以得到的也是一个教训。 Kalau saudara-saudari habis pulang dari gereja kena serangan jantung terus mati, terus ketemu Tuhan Yesus, apa pertanyaan pertama yang akan Anda ajukan kepada Tuhan Yesus? 比如说你们散会之后，你们回家得到心脏病死了，可以来到主耶稣的面前，你会问主耶稣什么问题？ Saya kira di sekarang ini ya kita nggak bisa bilang kita yang muda usia 30-an, 40-an, 20-an enggak lah, nggak bakal kena gitu-gituan lah, nggak mungkin lah. Ini cuma jika yang besar banget gitu ya. 如果以现在的话来说呢，我们这些年轻人30多岁的人呢，不可能有得到心脏病的，但是这也是一个很大的比如。 Tapi saya kira ya kita semua juga percaya bahwa ya nyawa orang siapa yang tahu sih? 但是我们也要相信人的命是怎样，谁知道吗？ Jadi kalau beneran kita meninggal dunia hari ini, Anda akan tanya apa sama Tuhan Yesus? 如果真的你今天死了离开世界了，你会问主耶稣什么问题？ Tanya apa Bapak Ibu? 你要问什么？ Bisa jawab gak? 可以回答吗？ Nanti di ngobrolin ya habis pulang kebaktian ya. 等下散会后你们自己去讨论。 Kalau Anda yang datang ke sini
sendiri ya, nanti di WA grup teman-teman lah nanya, kalau lu orang mati hari ini mau nanya apa ke Tuhan Yesus? 如果你是自己来的呢，散会之后呢，你可以在你的这个 VR 的组群里面呢，去问朋友，你们是要向主耶稣问什么问题？ Kalau saya akan tanya ini. 如果是我会这样问。 Kalau saya pulang kemudian nyetir segala macam, kemudian terjadi sesuatu meninggal dunia, ya semoga istri siap. Ya, saya akan tanya begini ke Tuhan. 如果我散会之后，我驾车要回家，发生什么意外，我死了见主耶稣，我会问这样的问题。 Tuhan, kenapa engkau nggak datang sampai sekarang? Ini udah lewat 2000 tahun lebih. 我会问主啊，为什么你还没有再来？已经2000多年过去了。 Kita dibilangin terus sama pengkhotbah sama pendeta, Tuhan pasti datang, kok kagak datang Tuhan? 讲员一直告诉我们说，主耶稣快要来了，主耶稣快要来了，为什么还没有来？ Nah, apa yang akan Anda tanyakan? 那么你会问主耶稣什么问题？ Nah, saudari, apa yang ditanyakan ahli Taurat pasti terkait sama sesuatu yang dia anggap penting dalam hidupnya. 这个文士所问的问题呢，一定是他认为在他生命中是重要的问题。 Nah, karena Tuhan Yesus tahu ketulusan dan kepolosan motivasinya, makanya Tuhan Yesus tidak menyindir ahli Taurat ini. 因为主耶稣知道他发出问题是出于真诚和纯真的，所以主耶稣并没有讽刺这位文 Berarti 士。 Tuhan Yesus anggap pertanyaannya itu baik sekali. 所以主耶稣认为他这个问题是很好的问题。 Jadi saya kira ini satu petikan lain yang perlu jadi pelajaran kita. Tuhan Yesus ingin kita mengajukan pertanyaan dengan tepat yang jawabannya kekal. 所以呢，这个问题也是一个好的对话。主耶稣呢，也要我们发出正确而且有永恒价值的问题。 Yang paling penting kita tahu jelas kenapa kita nanya pertanyaan itu. 最重要的是，我们要清楚知道我们为什么要这样问。 Kita bertanya bukan untuk menyalahkan Tuhan. 我们问呢，不是要找主的错。 Kita bertanya di dalam kepolosan dan ketulusan karena kita pengen mengerti isi hati Tuhan. 我们是出于真诚和纯真去问的，因为我们想知道主的心意是什 Nah, 么。 baru 2 minggu yang lalu ada 2 orang anak usia 8 dan 6 tahun tanya satu pertanyaan ke saya. 两个礼拜前呢，有一个6岁和8岁的小孩子问我这个问题。 Jadi kalau kita pengen belajar menjadi seorang yang tulus dan polos mengajukan pertanyaan, kita belajar dari anak kecil. 所以呢，若是我们要以真诚和纯真的心来发问题呢，我们就要从小孩子来 Belajar 学， dari cucu. 从我们的孙子来学。 Di samping itu Tuhan Yesus itu malah ngomelin murid-muridnya yang menghalangi anak-anak pengen datang ke Tuhan Yesus. 另一方面呢，主耶稣也不满意这个门徒们阻止小孩子们来到主的面前。 Jadi 2 anak ini nanya begini, 这2个孩子这样问： Musa, apakah Tuhan Yesus sayang sama iblis? 牧师，是不是主耶稣也爱这个魔鬼？ Kalau Anda sebagai orang tua, guru sekolah minggu, akong ama ditanya sama anak kecil pertanyaan itu, jawabannya apa? 如果你们是做父母的，或者主日学老师，或者是祖父祖母的，你们的小孩子问他这样的问你们这样的事情的时候，你们要怎样答他？ Apa jawabannya Bapak Ibu? 你们怎样回答他？ Tuhan Yesus sayang iblis gak? 主耶稣爱魔鬼吗？ Ada yang berani jawab gak? 有人敢回答吗？ Jangan pikir pendeta bisa jawab Bapak Ibu. 不要以为牧师也可以回答 Jangan 的。 pikir Pak Martius sebagai penerjemah, pendeta juga sebenarnya. Salah. Udah 2 kali nih hari ini dibilang Pak Martius pendeta. 也不要以为这个巴马蒂斯他也是可以回答的。 Belum tentu pendeta bisa jawab. 不一定牧师就能够回答。 Nah, saya jawabnya begini. Bapak Ibu cek jawaban saya benar apa enggak ya. 我是这样回答他的，你们可以查一下，我这样答是对还是不对。 Saya bilang ke 2 anak itu, enggak, Tuhan Yesus enggak sayang iblis karena iblis itu udah beribu-ribu tahun memberontak melawan Tuhan. 我回答他们说呢，不，主耶稣不爱魔鬼，因为魔鬼已经几千年就一直在背叛上帝了。 Udah gitu anak itu bilang lagi, tapi kita di sekolah minggu diajarin Tuhan sayang semua. 但是这2个孩子却说，我们在主日学呢被教导的是主耶稣爱所有的。 Saya terdiam.
我就静下来。 Untung saya tahu lagu sekolah minggu itu bukan gitu ngomongnya. 还好啦，我知道这个主日学的歌不是这样唱的。 Terus saya jawab lagi ke anak itu, anak yang 8 tahun. 我就回答那个8岁的小孩子。 Lagunya kan Tuhan sayang semua bangsa. 那个歌词是这样说的：主耶稣爱各民各族。 Semua bangsa kan manusia, bukan iblis. 各民各族呢，就是人，不是魔鬼。 Anak usia 8 tahun, 6 tahun bisa mikir dan tanya sampai seperti itu. 那8岁、6岁的小孩子可以想，可以这样问。 Biasanya kita orang tua begitu ditanya anak kita nggak bisa jawab, udah lah nggak usah nanya macem-macem, ntar tanya pendeta aja. 有时候呢，我们做成人的呢，被小孩子这样问呢，我们不能够回答他，我们就说你不要问我，你去问牧师好 Dia 了。 nanya dengan polos, dengan tulus, kita malah marahin. 他们出于真诚和纯真来问的，我们却骂他们。 Orang tua dari kedua anak ini melakukan satu tindakan, setiap kali ada teman, keluarga teman yang meninggal dunia, 2 anak ini diajak ke rumah duka. 这2个孩子的父母呢，做了一个行动，就是每一次有人死的时候呢，他们会带这2个孩子到殡仪馆去。 Jadi anak-anak mulai belajar apa itu mati, mati itu kayak apa. Kemudian bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan tuh. 所以呢，这2个孩子呢，就开始学习看到人的死，然后就会发出问题：死了又怎样？ Nah, menurut Bapak Ibu jawaban saya yang kayak tadi salah apa benar? 照你们说呢，我这样回答他是对还是不对？ Bapak Ibu nggak usah takut bilang salah Pak Pendeta. 你们不要不好意思说牧师错了。 Ya, jadi jangan takut bilang juga pendeta itu salah. 不要不好意思说牧师的错 Karena，ya memang pendeta bisa salah Bapak Ibu. 因为牧师也是会犯错的。 Nah, jadi si ahli Taurat itu bertanya dalam ketulusan dan kepolosan dan Tuhan Yesus jawab dengan merangkum seluruh perjanjian lama. 这个文士呢是出于真诚和纯真的来问主耶稣，而且主耶稣也给他一个总结的答案。 Jawaban Yesus ayat 29-30 ngambil ulangan 6. Jawaban Yesus ayat 31 ngambil imamat 19. 主耶稣在29节的答案呢，是从生命记第6章的，而且31节答案是来自这个利未记的。 Dan ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus orientasi. 这就是主耶稣告诉他的。 Di seluruh perjanjian lama sebenarnya kalau dirangkum ngajarinnya cuma 2. 在前旧约里面呢，如果总结起来呢，其实只有教导2件事。 Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. 就是爱神和爱人如爱自己。 Bahkan kitab para nabi intisarinya adalah 2 perintah tadi. 甚至呢，先知书里面呢，他们的经典呢，也是在于这2件事。 Umat Allah itu dimarahin sama nabi sebagai penyambung lidah Tuhan, dimarahinnya untuk 2 hal tadi. 这个神的民呢，被先知们所骂呢，也是因为这2件事才被骂的。 Umat Allah itu menyembah berhala sehingga tidak mengasihi Allah. 这些民呢，去拜偶像，所以没有拜神。 Umat Allah khususnya para pemimpin agama menginjak-injak orang miskin sehingga tidak mengasihi manusia. 这些宗教的领袖呢，他们践踏贫穷的人民呢，所以呢，没有显出神的爱。 Jadi iman Kristiani itu dirangkum sama Tuhan Yesus di dalam hukum terutama ini. 所以呢，我们基督教的这个信仰呢，就是主耶稣总结在这2句话里面。 Mengasihi Tuhan Allah dengan keseluruhan jati diri kita. 我们要以我们的全人呢来爱主。 Jadi kalimat yang ada di Alkitab dengan kekuatan, dengan akal budi, dengan segala sesuatu yang ada di kita itu artinya keseluruhan diri. 圣经里面所说的尽心、尽性、尽意、尽力呢，意思就是我们的整个人。 Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. 我们爱人呢，就是好爱别人，就是好像爱我们自己。 Cuma jangan dibalik. 不要翻倒过来。 Mengasihi diri baru mengasihi sesama. 先爱自己，然后再爱别人。 Bahasanya kalau dibalik ya nggak akan nyampe kepada sesama. 因为如果翻倒过来呢，我们的爱就不会到别人了。 Apalagi kita hidup di dalam zaman yang bikin bingung mengenai arti kasih atau cinta. 更何况呢，我们活在一个让我们不知道怎样去理解的这个爱的里面。 Apa itu cinta? 到底爱是什么？ Coba suami bisa jawab gak ke istrinya? Aku mencintaimu. Apa artinya?
丈夫可以对妻子说我爱你，但是到底他的爱是什么意思的爱？ Atau buat kita pemuda-pemudi, apakah dakdikduk ketemu orang yang kita sukai itu adalah sama dengan cinta? 或者是我们年轻人，当我遇见我们所爱的人的时候，心一直在忐忑，那是叫做爱吗？ Ada orang yang ngelirik ke kita terus bikin kita keringetan, apakah itu cinta? 有的人一直看我们，让我们流汗，是不是这也是一种爱？ Itu kepanasan, bukan cinta. 那是热了，不是爱。 Jadi cinta itu banyak orang yang bikin bingung ya, chemistry itu dibilang cinta. 所以呢，爱呢，让很多人不能够了解，所以呢，迷惑了，所以他们不知道怎样是 Cinta 叫 dalam 做真的爱。 Alkitab adalah komitmen eksklusif, aksi yang menguduskan. 爱呢，在圣经里面呢，是一种专属的承诺，是一种神圣的行为。 Ya, jadi seperti perkataan salah satu teolog reform ya, love is not maximum emotion but maximum commitment. 所以呢，像有一个这个改革家所说的呢，爱不是一种情绪的这个最高的情绪，而是一种最高的承诺。 Yang namanya komitmen itu tidak bergantung sama perasaan, sama mood. 这个承诺呢，不是在乎于这个我们的心情的。 Memang lebih susah kalau perasaannya nggak nyantol gitu ya. Tetapi yang namanya cinta ya komitmen, lakukan. 当然呢，我们情绪不能够联系上呢，那是一种困难的事情。但是呢，我们的爱是要有承诺的。 Nah, cinta seperti ini sebenarnya dan seharusnya terlihat dalam relasi suami istri. 像这样的爱呢，其实应该有在夫妻之间的关系里。 Kalau saudara dan saya berhasil menikah sama orang yang sama sampai kita mati, itu baru true love. 如果我们与我们所爱的人结婚了，然后能够呢一直白头偕老，那才是真爱。 Jadi komitmen sama obedience, ketaatan, nggak bisa dipisah juga. 所以呢，承诺和顺服也是不可分开的。 Menikah dengan orang yang sama sampai kita mati, itulah obedience to God's holy covenant. 与我们所爱的人呢结婚，然后呢白头偕老，那才是上帝的约里面所规定 Nah, 的。 si ahli Taurat ngerti hal ini sehingga dia kutip Hosea. 这个文士呢，他明白这个事情，所以他才在一起这个何西亚书里面的。 Yang dikutip itu ayat Hosea 6 ayat 6. 就是何西亚书的第6章的第6 Tapi 节。 seluruh kitab Hosea ada satu istilah yang paling menonjol, yaitu istilah chesed. 但是呢，在前何西亚书里面呢，有一句最重要的话，就是 Hesed 这一句。 Chesed adalah steadfast love, cinta yang tidak bergeming sama sekali. 这 Hesed 的意思呢，就是稳定的爱，是不会动摇的。 Cinta yang membutuhkan loyalitas yang eksklusif. 是要一个专属的忠心的爱。 Dan ini yang ditunjukkan Allah kepada umat Israel lewat ilustrasi suami istri, yaitu Hosea sama Gomer. 这也是上帝向以色列民所表现的，接着何西亚和他的妻子高灭的这个关系。 Tapi Gomer adalah istri yang tidak setia dan menyeleweng. 高灭呢，却是一个不忠心，而且是搞婚外情的一个女子。 Ini saya baru ngeh nih, sekarang nih, saudara, baru ngeh nih. 现在我才明白， Di Singapura, di tempat saya pelayanan dulu, lebih banyak istri yang selingkuh daripada suami. 在我侍奉的地方，在新加坡呢，更多的妻子呢，比丈夫搞婚外情的妻子呢，比丈夫搞婚外情的更多。 Apalagi istri yang kerja di luaran jadi wanita karir, gajinya lebih gede daripada suaminya. 更何况哪些职业妇女呢？她们在外面工作，薪水比丈夫高的， Jadi agak mengejutkan juga. 所以呢，也是令人惊吓的事 Karena 情。 mindset yang konvensional adalah suami yang selalu selingkuh. 因为呢，在我们的保守的观念里面呢，常常是认为丈夫才会搞婚外 Ini 情。 udah ada di Alkitab, ternyata di cerita Hosea. 这是在圣经里面已经有了，就是在何西亚的故事。 Jadi istrinya Hosea, yaitu Gomer, udah menyeleweng. 何西亚的妻子是高灭呢，她已经在搞婚外情了。 Ya, Hosea Gomer sudah punya anak 3, kemudian menyeleweng si Gomernya.
何西亚和高灭已经有3个孩子了，高灭还在搞婚外情。 Tapi Allah perintahkan lagi Hosea untuk cari istrinya, tebus balik, bawa pulang ke rumah, terima kembali, ampuni dia. 但是呢，上帝却要何西亚去找他的妻子，把他带回来，赦免他，接他再回到家里。 Itu baru cinta. 这才是真爱。 Jadi Tuhan pakai hubungan Hosea Gomer untuk kasih tahu itu benar-benar tough love. 所以呢，上帝是借着何西亚的故事呢，来告诉我们，这才是真爱。 Dan saya pernah mengalami kasus pastoral yang kayak begini. 我也在牧养中呢，曾经遇到这样的问题。 Cuma ya itu bikin bingung secara hukum. 这在法律上是在让我不知所措。 Jadi cerita singkatnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu saya terkasih. Ada orang Indonesia, ibu-ibu, orang Melayu lah ya, menikah sama orang Chinese, Singaporean, punya 2 anak udah. 故事是这样的，我简单说了，有一个这个马来人的妇女呢，跟一个新加坡的华人结婚，已经有2个孩子了。 Cuma ya si engkok ini ya namanya kayak engkok lanceng-cek gitu loh. 这位先生呢，他是已经老先生了。 Jadi dia sempat kenal sama orang Singapura Melayu yang badannya masih tegap, six pack dan sebagainya, terus dia selingkuh. 这位老先生呢，他遇见一个新加坡人呢，身体也很强壮的，就他搞 Dia 婚 minta 外情 bercerai sama suaminya yang Chinese. 他要跟这位先生呢离婚。 Pokoknya aneh banget dah, suaminya ya udah dah, yang penting kamu happy dah. 但是很奇怪的，这位先生就是说不要紧了，只要你快乐就好 Benar 了。 kawin sama orang Melayu Singaporean. 但他跟新加坡的马来人结婚， Kerjanya di bandara, 是在飞机场工作的， teknisi. 是一个技术人员。 Nggak taunya dipukulin. 没想到他会被这位人打， Kagak tahan dia. 受不了， Dia mau balik lagi ke suaminya yang lama. 他又要回到那个以前的丈夫。 Boleh gak saya cerai yang ono, kawin lagi sama kamu? 我可以跟那个人离婚，又回到跟你结婚吗？ Saya pendeta tepok jidat. 我这个牧师的也吓了一跳。 Ini mau diapain jemaat kayak begini? 这样的会友要怎样处理呢？ Kawin udah kayak mainan. 结婚好像在玩耍一样。 Tapi intinya kami bilang, kamu gak bisa seenaknya begitu. 但是呢，总结呢，我就是告诉他说，你不可以这样随便的。 Tapi ini luar biasa sekali cerita Hosea sama Gomer ini Tuhan yang suruh. 但是呢，这个何西亚很高灭的事情呢，是上帝要他的这 Karena 样做 Tuhan 的。 mau mengajarkan arti hesed, cinta yang sesungguhnya. 因为上帝是要教导我们呢，什么是黑色，就是真爱。 Loyalitas kasih atau cinta yang eksklusif. 忠诚而且是专属的爱。 Nah, si ahli Taurat itu bisa menggarisbawahi jawaban Tuhan Yesus pakai kitab Hosea. 这个文字呢，能够用何西亚书呢来这个强调主耶稣的回答。 Berarti dia ngerti esensi daripada Taurat. 所以呢，他是知道这个诫命中的这个精华的。 Berarti respons dia terhadap jawaban Tuhan Yesus adalah respons yang baik. 所以他对主耶稣的答案的反应呢，是一个好的反应。 Makanya dia dipuji sama Tuhan Yesus. 所以主耶稣才称赞他。 Jadi saudara yang terkasih, ini satu hal yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. 所以呢，这是我们在生活中要去思想的一个问题。 Seberapa loyal cinta kita yang eksklusif kepada Allah dan juga kepada sesama yang Allah ciptakan. 我们呢这些人呢，有多大的这个忠心和专属的爱去爱神和爱神所造的人呢？ Tentu sesama yang paling dekat ya pasangan kita, keluarga kita. 当然，我们彼此间最接近我们的就是我们的配偶和我们家里的 Dan 人。 arena terutama menghidupi loyalitas cinta yang eksklusif ada pernikahan. 当然最重要要表现我们这个忠心和专属的爱呢，是在我们的婚姻里面的。 Nah, meskipun Tuhan Yesus tidak menikah, saya percaya kita bisa tetap meneladani Yesus. 虽然主耶稣没有结婚，但是我相信我们还可以效法主耶稣的。 Karena Tuhan Yesus nggak perlu menikah, dia sudah sempurna mengerti, menghidupi loyalitas cinta yang eksklusif itu. 因为主耶稣不必结婚呢，因为他是一个他已经完全了，他明白这个忠心和专属的爱是怎样的爱。 Ketika kita
sakit hati di dalam pernikahan karena relasi dengan pasangan. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan itu untuk menguduskan karakter kita. 有时候啊，我们在婚姻里面，我们与配偶之间有什么伤心的事情呢？被伤了心呢？我们要知道，可能上帝是用这个机会来使我们更成圣。 Nah, buat Bapak Ibu yang berjuang menjaga memelihara pernikahan, Anda adalah seorang pemberani dan seorang pemenang di dalam Tuhan. 你们这些已经怎样去努力维持你们的婚姻的人呢？你们是一个勇敢的人，也是一个胜利者。 Karena yang namanya menikah pasti banyak yang harus dikorbankan. 因为在婚姻中啊，有很多事情我们是要去牺牲的。 Nah, kalau udah terlalu kusut, cari konselor. 如果太复杂了，我们就要去找这个咨询的。 Cuma memang kita orang Indonesia, apalagi orang Tionghoa, kita itu kulturnya itu nggak mau malu. 但是呢，我们印尼人，特别是华人呢，我们的文化就是呢，不要蒙羞。 Padahal kita butuh pertolongan, kita ada masalah, tapi kita bilang kita nggak masalah kok. 其实我们是要有人的帮忙，我们是要有人帮助，但是我们为了面子，我们说没有问题。 Kita butuh orang lain untuk ngelihat kita ini bermasalah atau enggak. 我们是要别人来看我们是不是有问题。 Karena kalau pernikahan kusut pasti dua-duanya salah. 因为如果婚姻已经复杂了，那么一定是两个人都有问题 Kecuali 的。 Anda salah kawin, Anda kawin sama orang gila. 除非你嫁错人，那是娶错人了，你嫁到还是娶到一个疯子 Atau Anda 了， kawin salah dengan orang yang punya masalah kejiwaan. 或者是你跟一个心理有问题的人结婚了。 Saya pernah mengalami juga secara pastoral ada satu pasangan yang seperti itu. 我在牧会中也曾经遇到这样的一对夫妻， Baru kawin 2 bulan, jemaat tersebut istrinya gunting-gunting duit suaminya. 刚结婚2个月呢，他的妻子呢就捡她丈夫的钱， Baju suaminya digunting-gunting. 她的丈夫的衣服呢也被她剪破。 Nggak taunya ada bipolar disorder. Bipolar disorder itu bahasa Indonesianya gimana ya? 原来呢，他们在这个思想上呢有不对了。 Jadi ada ketidakseimbangan di dalam otaknya secara hormonal, secara kimia, sehingga dia butuh obat terus-menerus. 因为在他的头脑里面呢，他的思想里面呢有一个不平衡，所以他需要一直在吃药。 Suaminya nggak tahan 6 bulan datang ke saya, Pak Budi saya mau cerai aja. 他的先生受不了了，6个月后就来告诉我说：“宝布利，我要跟他离婚。 Salah kawin. 我娶错人了。 Di kelas pranikah nggak ketahuan ada bipolar. 在婚前的辅导中呢，没有知道他有这种病。 Ngeri banget saudara. 是在很可怕的事情。 Tapi ya cari konselor, 但是我们要找人来咨询， cari psikiatris. 我们要找心理医生来辅导。 Karena memang menjaga pernikahan itu nggak gampang. 因为要保守这个婚姻不是容易的事。 Tapi menjaga pernikahan adalah wujud paling konkret mencintai Tuhan, mencintai sesama yang paling dekat. 但是呢，要保持这个婚姻呢，最实际的行动呢，就是要爱主，要爱人如己。 Nah, buat saudari yang belum menikah, tentu tetap bisa mengkonkretkan cinta kepada Tuhan dan juga sesama. 对于你们还没有结婚的弟兄姐妹呢，你们也可以以爱神和爱人如己来实现你们的这个爱。 Ya, contohnya dari Amanda Hedges. 从这个阿曼达·黑泽斯的故事，我们可以看 Waktu 到， usia 10 tahun, dia punya dorongan untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan dia ketemu organisasi Compassion International yang membuka kesempatan untuk jadi orang tua asuh, mengadopsi. 他从10岁呢就有一种想要帮助人的一种想法呢，所以呢，他后来就加入一个组织呢，是专门领养孩子的。 Akhirnya pada usia yang lebih dewasa, sekitar 17 tahun, dia cari panti asuhan di Indonesia. 然后呢，在17岁的时候呢，他就在印尼找这个孤儿院， Karena anak asuhan dia yang pertama adalah orang Manado. 因为他第一个领养的孩子呢，就是Manado 的孩子。 Nah sekarang pemudi ini sudah merintis sebuah yayasan, namanya Yayasan Kasih Tak Terbatas sejak Juli 2017. 他呢在2017年的7月呢，已经组织了一个基金会，叫做无限的爱基金会。
Jadi sejak dia umur 9, 10, kemudian 17, kemudian sampai sekarang, benih-benih panggilan itu Tuhan Yesus berikan kepada 所以呢， dia. 从他9岁、10岁、17岁呢，这个呼召的种子呢，都已经临到他了。 Kita coba dengarkan kesaksian video singkat yang akan diputar oleh Pak Michael. 我们来看一下他的见证的视频。 Jadi ya, saya lahir dibesarkan di Colorado, baru pindah ke Kansas waktu sudah 10 tahun nggak salah, 10 atau 11 tahun. Iya. Dan saya mendengar mengenai Compassion ini waktu di konser dan saya langsung tertarik dan kebetulan saya dapat uang jajan dari orang tuaku setiap minggu dan saya hitung wow, ternyata saya bisa mensponsori anak pakai uang jajanku dan saya bisa mulai menjadi misionaris sekarang, saya tidak harus tunggu nanti pikirku. Jadi saya langsung pulang dan cari anak-anak untuk disponsori dari Compassion International di websitenya. Iya, langsung dapat ada anak dari Manado, namanya Adisti. Iya. Adisti ya. Dia 26 tahun. Nah, ini saya juga sering bilang kalau ada contoh orang tua tanya bagaimana membesarkan anak supaya sepertimu mencintai Tuhan Yesus, dan saya selalu menjawab mencintai Tuhan Yesus, karena kalau anak-anak lebih melihat contoh daripada perkataan. Dan sering sekali itu kesalahan saya melihat di gereja, kenapa banyak sekali anak-anak setelah sudah remaja mereka pemberontak karena mereka belum begitu memiliki hubungan intim sama Tuhan dan sering tidak melihat keintiman itu di orang tua mereka. Tapi mamaku lebih mencintai Tuhan Yesus daripadaku. Dan dia langsung bilang, Amanda, kalau kau tahu, kau dengar suara Tuhan malam itu, kenapa kau masih persiapkan untuk kuliahmu? Dan aku langsung tahu wah, itu dari Tuhan. Acts 20-24, Kisah Para Rasul. Iya, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Dan saya mau bilang, saya sudah dapat cita-citaku dan itu nggak cukup. Itu harus ajari anak-anak ini untuk mencintai Tuhan Yesus di atas segalanya. Jadi lebih dari kita seharusnya nggak takut akan kegagalan, tapi kita lebih takut menjadi sukses dalam hal yang tidak penting. Apa yang Anda sampaikan sama Mama saat ini? Bilang terima kasih sudah mendukung aku, walau dia sendiri yang paling menderita karena dia yang paling nomor satu mendorong saya ikuti jalan Tuhan, padahal dia yang paling sakit hati karena saya pergi. Jadi terima kasih sudah korbankan diri untuk anak-anak ini, untuk panggilan ini, untuk Tuhan Yesus kita. Dan ya, kami selalu bilang kami akan ketemu di surga nanti. Yeah, I just wanted to say thank you, Mom, for supporting me and for all you've done to get me to this point. And every time I wanted to book a flight and come back, you told me to stay, even though you wanted me to come back with all of your heart. So thank you for loving Jesus more than me. Ya, dari orang tua mencintai Yesus lebih daripada mencintai anaknya, sehingga anaknya diizinkan untuk pindah dari Amerika ke Indonesia. 他的父母呢，因为爱主呢，所以呢，他愿意牺牲孩子，让他的孩子来到印尼。 Amanda dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan dia respon sedemikian rupa. 阿曼达呢，听到主耶稣所教导的呢，他又做出了适当的反 Si 应。 ahli Taurat dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kemudian merespons dengan baik. 这个文士呢，听到主耶稣所教导的，也做出了很好的反应。 Bagaimana dengan kita? 那么我们又怎样呢？ Kita dengar perintah Tuhan Yesus yang ini mungkin udah nggak tahu berapa kali. 我们听主耶稣这个命令呢，可能已经听很久了。 Bentar lagi bulan ini ya 27 atau 28 November kita udah Advent 1, mau Natal lagi. 再过不久呢，我们就要进入了这个降临节，我们要迎接圣诞了。 Berita tentang kasih Allah akan terus didengungkan lagi. 这个关于神爱的信息呢，会一直的敲响出来。 Apa respons kita?
那么我们又要怎样反应呢？ Apakah kita sungguh punya cinta, loyalitas cinta yang eksklusif buat Tuhan dan sesama? 我们是不是有一个忠诚而专属的爱？对神有一个忠诚和专属的爱，和彼此之间也有一个忠诚和专属的 Buat 爱 Bapak 吗？ Ibu Saudari yang masih beribadah lewat YouTube, 对于你们还在 YouTube 频道上崇拜的， ini tantangan buat Bapak Ibu semua. 这也是给你们一个挑战。 Beribadah di rumah tetap bisa mengalami hadirat Tuhan. 在家里崇拜呢，能够仍然经历到主的爱。 Namun ketika Anda buang bensin datang ke gereja, lebih capek datang ke gereja, Anda bayar harga lebih banyak. 但是当你花钱，来花这个油费来到教会的时候呢，那么你牺牲的更多。 Anak-anak kita bayar harga lebih banyak. 我们的孩子呢，也牺牲的更多了。 Kalau kebaktian di rumah gangguannya pasti banyak. 在家里崇拜，当然也有很多的搅扰。 Tapi bukan berarti kebaktian di rumah itu Tuhan gak hadir, enggak saudari. 但并不意味着在家里的崇拜主没有同在。 Mari kita pakai logika kita, datang ke gereja pasti bayar harga lebih banyak. 我们要我们的理智，我们来到教会一定要付更多的代 Dengan 价。 kata lain, 换句话说， ketika kita tetap berkumpul sebagai satu umat, disinilah kita menerapkan cinta Allah dan cinta sesama. 当我们还是聚集在一起的时候呢，我们就是在实行爱主和爱人如己的。 Ketika kita saling menyambut satu sama lain, itu tanda yang paling simple untuk mencintai sesama. 当我们彼此接待的时候呢，这是一个最简单的表现，我们爱人如己。 Jadi mari kembali beribadah bersama-sama di gereja. 所以呢，我们要回到教会来一起来崇拜， Karena inilah wujud paling konkret mencintai Tuhan dan sesama. 因为这是最实际的行动，就是爱人和爱神和爱人如己。 Waktu saudara memuji Tuhan di gereja bersama-sama, yang lain saling dengar satu sama lain dan orang bisa diberkati lewat pujian itu. 当你在教会里面唱歌赞美主的时候呢，别人可以听到，也可以彼此祝福。 Jadi semoga saudari boleh sama-sama merespon sehingga seluruh umat di GKI Karawaci ini boleh bersama-sama mewujudkan cinta Allah dan cinta sesama. 所以呢，愿你们也能够做出反应，使我们全这个嘎拉瓦基的国语堂的会友呢，我们能够实现爱神和爱人如己的行动。 Saudara yang terkasih, kalau kita meninggal hari ini, 如果我们今天死了， kita boleh tanya apapun ke Tuhan dan Tuhan gak akan ngomelin kita. 我们可以向主问出任何的问题，主不会骂我们了。 Tuhan tidak akan menghina pertanyaan kita. 主不会侮辱我们所提的问题的。 Tapi jangan lupa Tuhan juga bakal bertanya ke kita. 但是也不要忘记，主也会向我们发出 Minimal 问题。 2 pertanyaan di slide. 最少他会问我们这两个问题。 Bagaimana kamu selama ini mewujudkan kasih? 你一直以来怎样表现你的爱？ Bagaimana kamu menjalani hidup yang aku berikan kepadamu? 你们怎样度过我所给你们的生命？ Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. 愿主的话语帮助我们， Dan jangan lupa, 不要忘记， jawab 2 pertanyaan dari Tuhan itu. 回答主这两个问题。 Mari kita tundukkan kepala. 我们来低头祷告。 Saya undang Bapak Ibu untuk secara pribadi di hadapan Tuhan merenungkan bagian yang sudah sering kita dengar ini. 我请大家在主的面前思想我们常常提出的这两个问题。 Apa yang Anda akan tanya ke Tuhan kalau hari ini Anda dipanggil pulang? 如果今天神呼召你回天家，你要问他什么问题？ Apa jawabanmu kalau Tuhan Yesus yang bertanya dengan 2 pertanyaan itu? 主用这两个问题来问你的时候，你要怎样回答他？ Silakan berdoa merespons firman Tuhan secara pribadi. 请大家祷告回应这个真理。 Minta kesediaan Pak Martius untuk berdoa. 天父上帝，我们感谢你，因为你赐下了你的诫命，你要我们爱神，也要我们爱人如己。求主你帮助我们，在我们的日常生活里面，我们真正的能够体现出我们是一个爱神又爱人如己的人，使我们的生命能够彰显荣耀主的名。
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami hukum yang terutama yang menginginkan kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap keberadaan kami, dan mengasihi sesama manusia. Tolong kami ya Tuhan di dalam hidup ini, agar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup ini, sehingga Tuhan melalui aplikasi kehidupan firman yang ada di dalam diri kami ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.